fillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah. Jadi alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan serta buat para ahli baik baginda sallallahu alaihi wasallam serta buat para sahabat baginda. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan kalian, ini dapat kita berjumpa lagi untuk kali yang ke-13 pengajian unwan Al-Fadil Tuan Guru Ustaz Azhar Hashim Al-Hadrami Al-Yamani. Mula-mula saya ingatkan sama-sama kita menghadirkan niat-niat yang baik, niat yang bukan seberapa banyak yang boleh. InsyaAllah kita bacakan lafaz niat yang diajarkan oleh Al-Imam bin Alawi Haddad, iaitu nawainat ta'alluma wa ta'lim taqwa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair wa maqatul wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Semoga kita mendapat faedah dan manfaat dan moga-moga kita ikhlas sepanjang pengajian ini insya-Allah. Kemudian yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya akan pastikan pakaian kita untuk kita berada dalam pengajian ini, pakaian kita sesuai dengan keadaan majlis ilmu. Pakai pakaian yang sopan, tidak memakai pakaian-pakaian yang kita bawa tidur. Kan? Macam kalau kita tengok para asatizah kita masuk dalam sesi Google Meet, walaupun mengajar Google Meet dalam secara dalam talian, tetap memakai pakaian yang sopan. Jadi seperti itu juga kita sebagai penuntut ilmu, pakai pakaian yang bersesuaian, yang proper, sesuai dengan majlis ilmu, seperti mana kita hadir majlis ilmu di surau, masjid dan sebagainya. Kerana ini satu adab dalam kita menuntut ilmu. Yang ketiga, pastikan keadaan kita ni sesuai dengan majlis ilmu. Mana kita bersedia dengan kitabnya, dengan pennya dan sebagainya, insya-Allah. Dan kalau tidak ada kitab, boleh dapatkan dalam bentuk PDF. Mungkin ada para sahabat kita boleh kongsikan, ataupun para hadirin boleh kongsikan di ruang komen supaya dapat kita kongsikan manfaat dia bersama. Kemudian pastikan mikrofon dimatikan sepanjang pengajian berlangsung supaya tidak mengganggu kelancaran majlis. Dan untuk soalan-soalan yang diajukan siang tadi di Google Form, insya-Allah kita akan okay, tak apa. Okay. Jadi Ustaz ini insya-Allah dalam persiapan, sedang membuat persiapan. Jadi insya-Allah tuan-tuan boleh bersedia di muka surat muka surat 6 baris dari pihak bawah ke 5, qiyamuhu ta'ala binafsihi. Boleh download. Kalau ada masalah nak download, insya-Allah boleh lihat paparan yang telah diberikan oleh pihak admin, insya-Allah.
Jadi insyaAllah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan ke dalam pengajian Unwanul Falah bersama Tuan Guru Ustaz Azhar Hashim, siri yang ke-13 insyaAllah. Jadi yang pertama, jika tuan-tuan tidak ada kitab, tuan-tuan boleh dapatkan dalam bentuk PDF di link Google Drive yang telah disediakan oleh pihak admin. Link Google Drive himpunan kitab-kitab pengajian kurma. Boleh dapatkan di situ, boleh download, boleh print, tak ada masalah. Kemudian boleh bersedia di muka surat 6 baris ke-8 daripada pihak bawah. Kelima, qiyamuhu ta'ala binafsih. Kita akan mula di situ pada malam ini. Kemudian yang kedua, pastikan mikrofon dimatikan sepanjang pengajian berlangsung. Jadi tolong periksa mikrofon masing-masing. Tolong tengok masing-masing supaya tidak terbuka dan mengganggu majlis insya-Allah. Dan yang ketiga, soalan-soalan yang dikemukakan siang tadi, ada 5 soalan, tak silap saya, 5 soalan yang terpilih untuk diajukan pada Al-Fadhil Ustaz pada malam ini insya-Allah. Tuan-tuan, kita boleh, maafkan saya. Untuk soalan-soalan nanti akan diajukan kepada Al-Fadhil Ustaz di akhir sesi pengajian pada malam ini yang diajukan di Google Forms yang tadi insya-Allah.
Okay, baik, Alhamdulillah. Al-Fadhil Ustaz sudah pun bersama dengan kita. Jadi diucapkan Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Alhamdulillah. Mula kita buka dulu majlis pengajian kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi seterusnya saya serahkan pengajian pada Al-Fadhil dipersilakan Ustaz. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Nawaitu ta'lum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha wajhilah wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Kata dia, kalimat qiyamuhu ta'ala binafsih. Kelima, yakni kelima daripada 13 sifat atas kaul yang rajih, ataupun yang kelima daripada 20 sifat atas kaul yang masyhur. Kalau kita sebut yang kelima daripada 13 sifat, maka itu pandangan Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Kalau kita kata kelima daripada 20 sifat, maka itu pandangan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Baik, sifat yang kelima bagi Allah Ta'ala. Dari sifat yang kelima bagi Allah Ta'ala pada akal kita ialah sifat qiyamuhu ta'ala binafsih. Jadi sifat qiyamuhu ta'ala binafsih ni yang terbit daripada akal. Akal kita menghukumkan nak jadi Tuhan ataupun Tuhan ni mesti bersifat dengan qiyamuhu ta'ala binafsih. Maka syarak pun datang menghukumkan wajib atas tiap-tiap mukallaf pada syarak
mengetahuikan qiyamuhu ta'ala binafsih serta huraian-huraiannya, serta beriman dengan sifat yang kelima, yakni beriman dengan sifat qiyamuhu ta'ala binafsih. Baik. Apa makna qiyamuhu ta'ala binafsih? Apa erti qiyamuhu ta'ala binafsih? Terjemahannya, erti ni belum huraian lagi, tetapi terjemahan sahaja daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu. Qiyamuhu ta'ala binafsih itu dalam bahasa Arab, diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Tu qiyamuhu, berdirinya Allah Ta'ala tu binafsihi, dengan sendirinya. Iaitu, ni baru dia punya huraiannya. Bahawasanya Allah Ta'ala itu tiada berkehendak kepada zat yang menepati Allah Ta'ala pada zat, maka bukan Allah Ta'ala itu arat yang menepati ia pada jauhar. Ni bahasa ni tuan-tuan ya. Kalau siapa-siapa yang tak pernah lah dengar kitab lama ni, kitab Jawi lama ni, maka dia tak boleh faham. Sebab itulah ngaji ni kena sabar. Ngaji ni kena sabar sungguh, kena tulus zaman, kena berpanjang masa, kena sabar yang bersangatan. Lepas tu pula kena apa? Kena tomak haloba. Kena tomak haloba. Jangan cepat jemu dalam menuntut ilmu ni. Dia tak boleh dalam keadaan jemu, tak boleh. Dia kena tumpukan pada pengajian. Sebab guru yang mengajar ni bukannya cakap bahasa lama juga. Dia cakap bahasa kita baru-baru ni. Bahasa baru yang mudah kita faham lah. Baiklah. Jadikan huraian dia, iaitu bahawasa Allah Ta'ala itu tiada berkehendak kepada zat. Kalau dalam kitab Faridatul Faraid dan beberapa kitab Melayu lagi lah, kitab Melayu lama, Jawi yang lama tu, dia akan kata begini dulu. Dia kata, jangan dipahami qiyamuhu ta'ala binafsih ataupun berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri tu bukan dengan makna Allah tu tegak berdiri dengan tidak ada siapa-siapa yang menolong. Bukan makna macam tu. Ni tuan-tuan ya, kenapa saya kata macam tu? Walaupun dalam kitab Tauhid ni, dalam kitab Tauhid lama ni, Jawi lama ni, macam kitab Faridatul Faraid, macam kitab Misbahul Munir, dia ada kata, dia kata jangan faham qiyamuhu ta'ala binafsih tu dengan makna Allah tu tegak berdiri dengan tidak ada siapa yang menolong. Rupanya kan, sebab tu Tok Guru, ulama-ulama musannif pengarang kitab ni ditulis macam tu. Pasal apa? Sebab ada yang berkata macam tu tuan-tuan. Zaman kita ni bukan orang awam tau, bukan orang awam, tetapi jenis ustaz juga yang mengajar sekolah rendah. Ni saya dapat aduan daripada sahabat-sahabat saya di Labuan tuan-tuan sekalian. Sahabat di Labuan dia kata, ustaz, ada ustaz dekat sekolah rendah kat Labuan tu, dia kata bila anak murid tanya, ustaz, apa makna qiyamuhu ta'ala binafsih tu? Dia kata Allah tu tegak berdiri dengan tidak ada siapa tolong, dia kata. Allah Ta'ala berhajat kepada pertolongan, dia kata. Dia tegak berdiri sendiri-sendiri. Dia tegak sendiri. Itu ustaz yang kata tu. Bukan orang awam ni. Padanlah Syekh Ahmad dia tulis macam tu. Padanlah Tuan Guru Haji Abdul Aziz bin Ismail pun kata macam tu. Jangan faham kata Allah tu tegak berdiri dengan tidak ada yang menolong. Habis kalau macam tu, apa makna qiyamuhu ta'ala binafsih tu?
Iaitu makna pengertian qiyamu ta'ala binafsi itu bahawa Allah Ta'ala itu tiada berkehendak kepada zat. Bukan Allah Ta'ala tu berkehendak kepada zat. Zat mana ni? Zat yang menepati Allah pada zat. Zat mana ni? Zat yang Allah nak duduk pada zat tersebut. Allah Ta'ala tu dia kata tak berkehendak kepada zat untuk dia menumpang. Untuk dia berada pada zat tu. Macam contoh tuan-tuan sekalian yang ini asas ni kena faham betul-betul ni. Iaitu yang berhajat kepada zat itu ialah sifat. Pertama, yang berhajat kepada zat itu ialah sifat. Contoh saya bagi contoh. Yang berhajat kepada zat untuk dia berada, untuk dia menumpang tu ialah zat, ialah sifat. Contohnya seperti masin pada garam. Masin pada garam, masin tu sifat. Masin tu sifat, dia tumpang garam. Dia menumpang kepada garam. Jadi maknanya keberadaan masin tu, adanya masin tu, dia tak boleh bersendirian. Dia tak boleh tegak sendiri. Dia terpaksa menumpang. Dia terpaksa menumpang pada zat. Garam tu adalah zat. Garam tu adalah zat. Masin tu tumpang garam. Masin tu sifat garam tu dia tumpang garam. Jadi faham kat sini ni, dia kata bahawasanya Allah Ta'ala itu tiada berkehendak. Jadi tak berkehendak Allah Ta'ala tu kepada zat untuk dia berada. Kalau orang tanya, kenapa Allah Ta'ala tu tak berhajat kepada zat untuk dia menumpang? Kerana dia adalah zat. Kerana Allah Ta'ala tu adalah zat, maka dia tidak berkehendak kepada zat. Maka faham kitanya, tiap-tiap zat itu tidak berhajat kepada tempat. Tiap-tiap zat tu tak berhajat kepada tempat untuk menumpang. Bukan tak berhajat kepada tempat tak. Tak berhajat kepada tempat untuk menumpang. Macam masin tumpang garam, manis tumpang gula, pedas tumpang cabai, kuning tumpang kunyit. Tu semua sifat belaka tu. Jadi kuning tu ada tak? Ada. Sebab tu nampak dengan mata. Tapi kunyit tu nak ada dia. Kunyit tu, kuning tu, kuning yang ada pada kunyit tu, nak adanya kunyit tu mesti tumpang satu benda. Kuning tu mesti tumpang benda. Tumpang kunyit ke, tumpang kain ke, tumpang daun kayu ke. Dia mesti tumpang. Dia tak boleh bersendirian, tak boleh. Baik. Jadi mungkin dalam platform kita malam ni, platform kita malam ni, Google kita malam ni, Google Meet kita malam ni, mungkin ada yang baru masuk, mungkin ada yang kurang faham apa definisi zat dan apa definisi sifat. Apa definisi zat, apa definisi sifat. Yang tu kena faham dulu untuk memahamkan qiyamu ta'ala binafsi ni. Makna zat tu ialah maqama binafsih. Makna zat tu ialah maqama binafsih. Barang, yang ni perkara yang berdiri sendiri. Maksud berdiri sendiri tu ialah tidak menumpang seperti sifat, menumpang pada zat. Okey, itu makna zat. Maqama binafsih, barang yang berdiri sendiri. Kalau sifat pula apa makna dia? Sifat tu, definisi sifat tu ialah maqama bi ghairih. Barang yang menumpang, adanya benda tu, ada barang tu menumpang pada benda lain. Itu sifat. Ada sifat tu menumpang pada benda lain. Macam saya bagi contoh bagi mudah faham tadi, masin pada garam, manis pada gula tu lah. Masin pada garam tu, adanya masin tu,
dia tak boleh bersendirian. Dia mesti nak tumpang pada zat. Kalau masin tumpang garam ni, dia tumpang zat garam. Kalau manis tu sifat dia tumpang pada gula. Jadi dua benda ni berbeza lah. Masin tu sifat, garam tu zat. Manis tu sifat, gula tu zat. Baik. Jadi kan dalam ni dia kata tiada berkehendak, tiada berkehendak kepada zat. Baik, kenapa Allah Ta'ala tak berkehendak kepada zat? Kerana dia adalah zat. Maka yang berkehendak kepada zat tu ialah sifat sahaja. Yang berkehendak kepada zat. Sifat sahaja. Nak ada sifat tu, dia berhajat menumpang pada zat. Kalau kata tidak ada zat, maka sifat tak boleh ada. Sifat tak boleh bersendirian. Kalau boleh bersendirian lah. Kalau lah boleh. Kalau ni tak bukan hakikat ni. Hakikatnya tak boleh. Tapi sebab kalau lah boleh. Sifat tu tidak menumpang pada zat. Kalau boleh lah. Maka seronok hidup kita dalam dunia ni, tuan-tuan. Seronok. Kenapa suara ada komen ni? Suara jauh dengar ni, kenapa ni? Ada suara okey tak ni suara? Okey, suara okey ya? Suara okey semua Okey. Okey. Sebab ada apa ni? Sebab ada apa ni komen sikit ni. Tak apa ya. Baik. Jadi jadi kan kenapa kalau boleh lah sifat tu tidak menumpang pada zat. Kalau boleh sifat tu masin, tak adanya masin tu tak berhajat kepada garam. Kalau boleh macam tu lah, senang kita hidup dalam dunia ni, tuan-tuan sekalian. Memang senang. Kenapa? Kalau kita tujuan kita beli garam tu nak masin tu. Tapi kalau boleh masin tu tak berada pada garam, senanglah. Macam apa? Kita pergi kedai, token, saya mau masin saja. Saya tak mau garam. Boleh tak? Kita beli masin je. Sebab masin tu, kalau lah boleh masin tu tidak berada pada garam, kita nak beli masin je. Kita beli garam tu nak masin. Kalau masin tu bolehlah bersendirian tanpa pada garam, senanglah kita. Tak payah beli garam, kita beli masin je. Macam contoh kita nakkan manis tu, kalau lah sekiranya manis tu tak ada, manis tu tidak menumpang pada gula, baik, senang sangat lah. Kita beli manis aja. Bos, ada manis kah? Saya mau beli manis saja. Saya tak mau beli gula. Mesti token tu tengok kita atas bawah. Dia kata ini orang ni keluar mana tempat dia keluar ni. Mesti dia kata macam tu. Pasal apa? Sebab hakikatnya manis tu mana boleh bersendirian. Dia mesti tumpang pada gula. Pedas. Kita beli cabai nak ke pedas. Kalau lah boleh pedas tu, adanya pedas tu tanpa ada pada cabai, senanglah. Kita pergi market kan. Kita kata, Pakcik, saya nak beli pedas, Pakcik. Saya tak nak cabai, nak beli pedas je. Kalau boleh pisahlah. Kalau boleh bercerai lah. Itulah maknanya, tuan-tuan sekalian. Sifat dengan zat, adanya sifat tu mesti dia berada pada zat. Dia mesti menumpang pada zat. Okey, di sini dia kata tidak berkehendak Allah Ta'ala tu kepada zat. Maksud tak berkehendak Allah Ta'ala pada zat tu maksudnya apa? Maksudnya zat ni dia tidak menumpang. Okey, saya hurai sikit lagi ya. Okey, bila sebut zat, tadi saya sebut makna zat tu maqama binafsih, barang yang berdiri sendiri dengan mana tidak menumpang. Zat tu terbagi kepada dua. Sama ada zat tu qadim, yakni zat Allah Ta'ala, ataupun zat tu baharu, iaitu zat kita. Allah Ta'ala tu zat, kita pun adalah zat. Kita ni, batang tubuh kita ni adalah zat. Tapi janganlah disamakan zat Allah Ta'ala dengan zat kita tu. Zat Allah Ta'ala tak bertempat.
Zat kita ni wajib bertempat. Kenapa zat kita ni wajib bertempat? Sebab zat kita ni dia jauhar, dia jisim, dia jauhar yang bersusun. Jisim yang bersusun. Sedangkan zat Allah Ta'ala tu bukan jirim, bukan jisim, bukan jauhar. Dan Allah Ta'ala tu bila bukan jirim, bukan jisim, bukan jauhar, maka automatiklah dia tidak berhajat kepada tempat. Macam tu. Jadi tak berhajatlah Allah Ta'ala tu kepada tempat. Sebab dia bukan jirim, dia bukan jisim, dia bukan jauhar. Baik, okey. Jangan tanya pula kalau macam tu Allah Ta'ala tu apa? Yang tu jangan tanyalah. Tun as macam tu lah. Jangan tanya macam tu lah. Kau tanya macam tu, siapa pun tak boleh jawab. Tok guru mana pun tak boleh jawab. Silap-silap kena herdik lah kita. Kau tanya macam tu, kau Tuhan kau macam tu, Tuhan tu macam mana? Bukan jirim, bukan jisim, bukan jauhar. Tuhan tu macam mana? Ni tunjuk penumbuk macam ni ya. Tunjuk penumbuk ni nampak ni. Mana boleh nampak, mana boleh tahu jawapan macam tu. Baik. Jadi kena pegang kata Allah Ta'ala tu zat, kita pun zat. Okey, batang tubuh kita ni, zat kita ni pun sama juga. Zat tubuh kita ni bukan menumpang. Bukan menumpang pada macam mana menumpang manis pada gula, masin pada garam. Tak, kita ni pun zat juga. Jadi zat kita ni menumpang tak? Tak. Zat kita ni tak menumpang. Yang menumpang hanya sifat. Tu faham dia macam tu. Okey. Ni kau tak faham tanya tau. Okey. Dia kata tiada berkehendak kepada zat ini. Allah Ta'ala tu tak berkehendak kepada zat. Zat mana? Zat yang menepati Allah Ta'ala pada zat. Jadi kalau Allah tu adalah zat, maka dia tidak berhajat kepada zat untuk dia menumpang sebab dia adalah zat. Bila kata zat, sama ada zat baharu ataupun zat yang qadim. Zat Allah Ta'ala qadim, zat kita ni baharu, sama-sama kita zat. Maka zat kita ni juga tidak menepati ataupun tidak menumpang pada zat. Sebab kita adalah zat. Okey? Baik. Jadi kenapa Allah Ta'ala tu tak berhajat kepada zat untuk dia menumpang, untuk dia menepati? Maka bukan Allah Ta'ala tu arad. Jadi arad tu ialah sifat jugalah. Cumanya kan bila sebut arad, dia hanya tertentu kepada sifat makhluk. Jadi sifat makhluk ni atau sifat benda baru ni kan, sifat baharu ni sifat pemboleh kata, sifat pemboleh kata, arad pun boleh kata. Pada kita ni kan, macam kita kan, manusia ni atau makhluk ni kan, putih dia, kuning dia, coklat dia, hitam dia. Tu sifat tu. Jadi bila sebut sifat manusia tu, dinamakan juga arad. Dinamakan juga dia arad. Namakan juga dia arad. Okey. Dinamakan juga sifat kita tu sifat juga. Sifat. Putih kita tu sifat tak? Sifat. Maka putih tu arad tak? Ya arad. Itu nisbah pada kita, sifat kita ni sifat pun boleh kata, arad pun boleh kata. Ada pun pada Allah Ta'ala tu tak boleh kata sifat Allah tu arad, tak boleh. Pasal apa? Sebab lazimnya arad ni berubah-ubah. Lazimnya bila sebut arad, dia berubah-ubah. Dah tengok ya. Cuba tengok siapa ni sifat makhluk. Sifat makhluk ni berubah tak? Ya berubah. Kita ambillah satu contoh cabai. Masa muda cabai tu warna hijau. Bila dah agak tua sikit bertukar menjadi merah. Jadi daripada hijau bertukar pada merah, berubah tak? Berubah. Maka dinamakan sifat hijau tu sifat bagi cabai, merah tu pun sifat bagi cabai. Tapi berubah tak? Berubah. Itu namanya arad sebab lazimnya dia berubah-ubah. Baik, satu lagi yang kita nak kena faham dekat perbicaraan ni ialah bila sebut zat lazimnya mesti bersifat. Lazimnya mesti bersifat. Bila sebut zat mesti dia bersifat. Bila sebut zat mesti bersifat. Dia tidak ada zat yang tidak bersifat.
tidak sekali-kali. Bila sebut zat tu, dia tidak bersifat. Tak ada. Bila sebut zat, dia mesti bersifat. Itu dah kelaziman bagi zat. Dia mesti bersifat. Okey. Dah. Jadi bila sebut zat ni, dia arat, dia bersifat, iaitu ataupun dia berarat. Okey. Jadi Allah Ta'ala tu bukannya arat. Kalau Allah Ta'ala tu arat, kalau Allah Ta'ala tu sifat, barulah dia menepati. Barulah dia menumpang pada zat. Macam kita. Kita ni juga adalah zat, bukan sifat. Kalau kita ni sifat, maka kita menumpang. Baik. Kita ni zat yang bersifat. Macam Allah Ta'ala juga, zat yang bersifat. Bila kata zat yang bersifat, macam kita pun zat yang bersifat. Itu lain. Kita ni bukannya sifat. Kita ni adalah zat. Allah Ta'ala tu adalah zat. Bukannya sifat. Macam tu. Kalau Allah Ta'ala tu sifat, maka barulah dia menepati. Barulah dia menumpang pada zat. Macam tu. Jadi bukannya dia zat. Bukannya dia sifat. Dia adalah zat. Okay. Maka bukan Allah Ta'ala tu arat yang menepati ia pada jauhar. Tengok. Kata jauhar tu, ialah si zat makhluk tu, dia jauhar, dia jisim, dia jirim. Sebab itulah bila sebut jisim tu, bila sebut jisim, maka dia tu adalah jirim ataupun jauhar. Bila sebut jisim, maka tiap-tiap jisim tu dia berjirim dan dia berjauhar. Okey. Jadi bersusun. Jirim tu ada bersusun daripada berapa jirim. Jisim tu bersusun daripada jirim, daripada berapa jirim. Jisim tu bersusun daripada beberapa jirim. Jadi macam kita ni bersusun ni. Kita ni bersusun. Kita adalah zat, tapi zat kita ni berjirim, berjisim dan arat. Macam tu. Mana jisim jirim tu yang mengambil lapang. Sebab zat kita ni mengambil lapang. Zat kita ni memenuhi ruang. Maksud mengambil lapang tu ialah memenuhi ruang. Kalau kita kawasan lapang tu, kita duduk. Penuh zat kita tempat lapang, kita ambil bentuk badan kita, bentuk tubuh badan kita tu. Tapi zat Allah Ta'ala bukan berjirim, bukan berjisim, bukan berjauhar. Sebab itulah zat Allah Ta'ala tu tidak bertempat. Sebab dia bukan jirim, dia bukan jirim, dia bukan jisim, dia bukan jirim, dan dia juga bukan jauhar. Jadi kalau dia kalau Allah Ta'ala tu arat ataupun sifat, maka dia menepati pada jauhar. Seperti tengok, menepati sifat putih pada jauhar kapas. Nampak? Jadi seperti menepati sifat putih pada jauhar kapas. Jauhar tu zat kapas tu lah, zat kapas tu. Jadi kan putih pada kapas tu. Jadi putih tu warna. Jadi bila kata warna, bila kata warna, maka dia menumpang. Dia ada sifat tu. Dia menumpang pada zat kapas, jauhar kapas. Baik. Dia mesti menumpang. Bila kata zat pula, dia mesti bersifat. Macam tu. Jadi satu makna. Jadi qiyamu ta'ala binafsi tu ada dua makna. Satu, Allah Ta'ala tak berhajat kepada zat. Ma yahtaju ila zatin. Tidak berhajatlah Allah Ta'ala tu kepada zat. Kenapa Allah Ta'ala tak berhajat kepada zat? Sebab dia adalah zat. Dia bukan sifat. Kalau dia sifat, barulah dia berhajat kepada zat untuk menepati, untuk menumpang. Okey. Baru-baru ni kan tuan-tuan ada satu part saya buat kelas tuan-tuan sekalian online juga ni, ada soalan bertanya begini. Ustaz, bukankah kita ni menumpang atas muka bumi ni? Kita ni zat, tapi bukankah kita menumpang atas muka bumi ni? Oh, itu bukan makna menumpang, makna menepati. Itu menumpang dengan makna tinggal sementara. Itu tinggal sementara. Bukan makna menumpang seperti putih menumpang pada jauhar kapas. Kalau ada orang tanya kan,
Anak, bukankah kita ni menumpang atas muka bumi ni Ustaz? Ya, memang kita menumpang. Tapi menumpang makna atas muka bumi itu menumpang dengan makna tinggal sementara. Anak, bukan menumpang seperti sifat menumpang pada zat. Bukan makna itu. Menumpang dengan makna tinggal sementara. Jadi tinggal sementara tu maksudnya tak lamalah kita dekat muka bumi ni. Kita akan beralih tempat nanti ni. Daripada muka bumi ni kita akan pergi alam barzah. Alam barzah pergi alam akhirat. Alam akhirat pula pergi surga ataupun neraka. Jadi menumpang tu lah maksudnya kata tinggal sementara tu. Bukan seperti menumpang putih pada jauhar kapas. Bukan makna macam tu. Baik, okey. Dan makna yang kedua pula, tiada pula Allah Ta'ala itu tiada pula Allah Ta'ala tu berkehendak kepada mereka yang menjadikan. Ini kalau dalam Arab dia kata ma yahtaju ila fa'il. Tak berhajat kepada yang menjadikan dia. Tak berhajat kepada yang menjadikan dia. Jadi Allah tak berhajat kepada zat yang lain untuk menjadikan dia. Tak berhajat. Kenapa tak berhajat? Dia kata, tiada pula Allah Ta'ala tu berkehendak kepada mereka yang menjadikan dia. Kenapa tu? Kerana bahkan ialah yang menjadikan segala perkara. Dialah yang menjadikan segala perkara. Lagi pula, sudah tetap dah pada perbicaraan tentang qidam. Allah Ta'ala tu sedia. Sedia dengan makna tidak ada permulaan. Dengan makna Allah Ta'ala tu tak dijadikan. Kalau Allah dijadikan, maka dia ada mula. Bila dia ada mula, maka dia tidak dinamakan dia qidam. Jadi bila Allah ada mula, tak nama qidam, berarti ada yang menjadikan dia. Padahalnya Allah Ta'ala tu bersifat dengan qidam. Bila bersifat dengan qidam, artinya Allah Ta'ala tu tidak dijadikan. Allah tak dijadikan. Jadi tak berhajat Allah Ta'ala kepada menjadikan dia. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala tu bersifat dengan qidam. Dan dialah juga yang menjadikan segala perkara. Kalau dia pun kena jadi, tengok pada qidam dulu, maka jadilah daurun ataupun tasalsulun. Tengok balik apa makna daurun, apa makna tasalsul dulu. Kita dah bincang dah dalam masalah qidam Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala tu tak bersifat qidam, maka lazim jadi daurun ataupun lazim jadi tasalsulun. Lazim jadi macam tu. Ini kita nak mengenal Allah Ta'ala mesti kena tahu sifat-sifat dia tu. Saya minta maaf dah tuan-tuan ya. Minta maaf dalam platform kita malam ni. Google kita malam ni. Saya minta maaf banyak-banyak ya. Betapa ramai daripada orang rakyat Malaysia yang mukallaf ni tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan mana mereka tak tahu pun sifat-sifat yang wajib bagi Allah, yang wajib kita ketahui. Patutnya syarat dah wajib kita tahu, kena tahulah. Kalau tak tahu kenapa? Apa bahaya kalau tak tahu? Kalau tak tahu, maka tak termasuk dalam orang yang mengenal Tuhan. Apakah cukup dengan mengetahui nama Tuhan tu Allah dah cukup dah mengenal? Tak cukup. Macam contoh kita dalam dunia tuan-tuan. Kita tahu nama orang tu sahaja kita tahu. Tapi kita tak tahu sifat dia. Kalau jumpa berselisih pun kita boleh tahu tak dia? Tak tahu. Pasal apa tak tahu? Sebab kita tak pernah tahu sifat-sifat dia. Walaupun kita tahu nama dia sekalipun. Tapi kita tak tahu sifat dia, maka tak boleh kenal tuan-tuan sekalian. Maka sebab itulah ulama kata nak kenal Allah Ta'ala ni bukan kenal zat, tetapi kenal sifat yang ada pada zat. Apa bahayanya kau tak kenal Tuhan ni? Bahayanya tuan-tuan sekalian ialah amalan-amalan kita tak diterima oleh Allah. Tak sah. Itu kata ulama lah. Kata siapa tu? Kata Imam Ghazali. Dan kata imam-imam yang lain juga kata macam tu juga. Dia kata macam mana? La tasihul ibadah
illa ba'da ma'rifatil ma'bud, ataupun la tasihul ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadat itu melainkan selepas kita mengenal Allah Ta'ala, ataupun tidak sah ibadat itu selepas kita mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan yang kita sembah, maka barulah ibadat kita tu la tasihun, la yaqbalu, tak diterima oleh Allah. Selepas kita kenal Allah, kita kenal dengan sifat-sifat dia, barulah kita ibadat kita diterima oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa ramai hari ni rakyat Malaysia, tuan-tuan sekalian, yang beribadat tanpa ilmu, jahil. Jahil, tuan-tuan sekalian. Minta maaf ya. Tu bahasa tu mungkin ada orang kata kasarnya bahasa ustaz malam ni. Itu tak kasar, tu habis lembut lah tu. Habis lembut lah bahasa macam tu. Betul tak? Jahil. Kalau kita Malaysia ni kan tuan, bodoh lah kamu ni, marah. Tapi kata, jahil lah kamu ni, boleh senyum lagi. Padahal jahil dengan bodoh sama tak? Jahil dengan bodoh tu sama lah. Cuma bahasa tu, jahil tu Arab kata, bodoh tu Melayu kata. Tapi makna dia sama lah. Jadi yang tu jaga-jaga tuan-tuan. Jaga-jaga sangat akhir zaman ni tuan-tuan. Banyak sangat benda yang menyebabkan kita ni, walaupun banyak amalan, tapi amalan tu kosong, tidak ada di dalam buku catatan malaikat. Ditolak. Pasal apa? Sebab buat ibadat dengan tidak ada ilmu. Baik. Okey. Kemudian kata tuan kitab ni lagi, Syekh Ahmad kata lagi, mustahil lawannya, lawan bagi qiyamuhu ta'ala binafsih. Mustahil lawannya, atau boleh kita baca begini, dan bermula lawannya, lawan bagi qiyamuhu ta'ala binafsih itu mustahil pada akal. Apa dia benda yang mustahil pada akal tu? Mana tak terima pada akal, benda tu sabit pada Allah Ta'ala. Tak terima. Akal kita tak terima, benda tu nak sabit pada Allah. Apa dia yang kita tak terima sabit pada Allah tu? Iaitu berkehendak kepada zat atau berkehendak kepada yang menjadi akan dia. Jadi sebab tu sebelum kita nak beralih kepada benda lain ni, maka kan perlu kita faham, bila sebut qiyamuhu ta'ala binafsih, berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri tu, di dalam berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri tu ada dua makna, ada dua pengertian. Satu, la yahtaju ila zat. Yang kedua, la yahtaju ila fa'il. Tak berhajat Allah Ta'ala kepada zat. Kenapa Allah Ta'ala tak berhajat kepada zat? Kerana dia adalah zat. Tak berhajat dengan mana apa? Tak berhajat dengan makna tak menumpang. Tak menumpang. Itu mana tu kena ingat tu. Sebab saya banyak tempat saya pergi baca kitab ni, saya tak berani nak kata saya mengajar Cik Nazril kan. Saya tak berani nak kata saya ni mengajar. Saya ni bukan orang pandai pun. Saya bukan ulama pun. Sebab saya ngaji sikit-sikit je kan. Tak berani nak kata saya mengajar. Tapi bila saya baca kitab, orang jemput saya baca kitab, maka banyak yang saya dapati orang tak faham. Dia tak faham makna zat tu apa, makna sifat tu apa. Padahalnya itu adalah asas kepada ilmu tauhid. Asas kepada ilmu tauhid memang yang tu. Kalau tak reti yang tu kan, memang dia tak boleh faham. Sebab tu, bila saya sebut satu-satu je. Makna qiyamuhu ta'ala Malaysia tu dia terbagi pada dua. Dia ada dua makna kan. Satu, la yahtaju, la yahtaju ila zat. Tidak berhajat Allah Ta'ala kepada zat. Pasal apa? Li'annahu zat. Kerana Allah Ta'ala tu adalah zat. Bila Allah Ta'ala tu adalah zat, maka dia tidak berhajat kepada zat. Yang berhajat kepada zat tu apa dia? Yang berhajat kepada zat tu ialah sifat. Yang berhajat kepada zat tu ialah sifat. Okey. Boleh ke jadi Allah Ta'ala tu sifat?
Tak boleh. Kalau Allah tu sifat, maknanya Allah Ta'ala tidak boleh bersifat dengan sifat. Tu satu lagi makna. Itu nanti dia sampai apa mustahil ni. Contoh ya. Okey. Nanti dulu ya. Yang tu nanti dulu. Yang Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala tu adalah sifat, maka Allah tidak berhajat kepada, kalau Allah Ta'ala tu adalah sifat, maka Allah tidak boleh bersifat dengan sifat. Perkataan tu kena hati-hati dulu. Okey, nanti sampai dekat mustahil tu saya hurai. Dan yang kedua, makna kiamat ta'ala manusia itu ialah ma yahtaju ila fa'il. Dia tak berhajat kepada orang yang membuat dia, tak berhajat. Fa'il itu mana yang berbuat. Buat zat dia, tak berhajat. Pasal dia yang menjadikan segala perkara. Dia menjadikan makhluk tu. Dan satu lagi pula, dia dah bersifat dengan qidam. Qidam mana sedia. Sedia dengan mana tak ada permulaan. Tak ada permulaan dengan mana tak dijadikan lah. Macam tu. Baik. Okey. Tu ya. Jadi mustahil Allah Ta'ala tu berkehendak kepada zat, dan mustahil pada akal kita yang Allah Ta'ala tu berkehendak kepada yang menjadikan dia. Mustahil sekali-kali. Mana tak terima pada akal. Mana mustahil pada akal tu ialah amala yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Perkara yang tak tergambar pada akal kita ada. Sabit, tak gambar. Yang kita tahu benda mustahil ni ialah benda yang tak boleh wujud sekali-kali. Benda yang tak boleh sabit sekali-kali pada zat Allah Ta'ala. Baik, mana dalil? Mengetahui dalil ni penting tak? Penting sangat-sangat. Kenapa penting ni? Kerana orang yang tidak berdalil, iman dia tu dalam berbahaya. Iman orang yang tidak ada dalil berkenaan dengan akidah ni, ataupun berkenaan dengan sifat-sifat Tuhan ni, dia tidak ada dalil, maka iman dia tu dalam bahaya. Apa bahayanya? Bahayanya ialah bila dia tidak berdalil, maka dia dinamakan muqallid. Ikut cakap orang dengan tidak mengetahui dalil. Itu makna muqallidun. Muqallidun tu maknanya ikut cakap orang dengan tidak ada dalil. Ikut je cakap orang, tak ada dalil. Tak ada tahu apa-apa pun, ikut aja. Ikut aja macam tu. Tak tahu apa pun. Macam orang tanya dia kan, kau tahu tak Allah Ta'ala tu bersifat nakiamu ta'ala manasih? Tahu? Mana dalil? Ustaz tu kata, mak saya kata, bapak saya kata, maka orang tu namakan apa? Muqallid. Baik. Iman orang yang muqallid ni dalam berbahaya, ataupun dinamakan seperti telur di hujung tanduk jatuh. Akan jatuh. Nampak tak? Seperti tu telur di hujung tanduk jatuh, pecah. Kenapa? Kerana orang yang muqallid ni khilaf ulama. Dua-dua khilaf ulama ni termasuk dalam berbahaya. Satu paling bahayanya, setengah daripada ulama kata orang muqallid ni tak terpakai imannya. Imannya tertolak. Tak pakai iman dia. Maknanya kalau dia mati dalam keadaan tidak ada dalil tu, maka dia akan mati sebagai orang kafir di sisi Allah Ta'ala, dan kekallah dia di dalam neraka. Itu setengah daripada pandangan ulama. Yang kedua pula, ialah tuan-tuan sekalian, pandangan yang kedua, dia tak kafir, dia beriman, tetapi dalam berdosa besar. Pasal apa dosa besar? Sebab meninggalkan belajar. Meninggalkan menuntut ilmu. Kalau dia menuntut ilmu kan, dia tahulah dalil. Ni tak pernah datang nak dengar ceramah tu, ceramah umum tu tak masuk dalam pengajian tu. Tak masuk dalam pengaji macam ni. Ceramah umum tu macam cas bateri je. Untuk gelak ketawa boleh lah. Panggil siapa Ustaz Kazim, dia nyanyi Hindustan, dia boleh nyanyi Peramli, boleh, kita menggelak ketawa. Padahal ilmu tak dapat apa pun. Ini adalah ilmu yang kita ngaji kitab malam ni, ilmu. Ilmu tuan-tuan sekalian ni. Ilmu ni pula bukan ilmu yang sunat ke. Ilmu ni fardu ain. Tak boleh seorang pun daripada orang mukallaf ni meninggalkan pengajian berkitab macam ni. Tu kena ingat tu. Baik. Jadi berdalil tu penting. Jadi dalam kitab ni dia sebut dalil. Mana dalil?
dan dalil. Jadi perkara yang menunjukkan Allah Ta'ala tu bersifat dengan qiyam ta'ala binafsih, mana dia dalilnya? Dalil berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri tu bahawasanya jikalau tiada berdiri ia dengan sendirinya, kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan qiyamuhu ta'ala binafsih, maka apa jadi? Nescaya adalah ia sifat. Tengok. Kalau Allah Ta'ala tu tak bersifat dengan berdiri dengan sendirinya, hanya berkendak kepada zat. Jadi fahamnya kalau tak bersifat dengan berdiri dengan sendiri, maka jadilah dia sifat. Sebab sifat tu yang berhajat kepada menumpangan. Jadi kalau dia tidak bersifat berdiri dengan sendiri, jadilah dia menumpang. Yang menumpang tu apa? Nescaya adalah ia sifat yang menumpang tu adalah sifat. Okey. Sifat bagi zat. Bila kata sifat, sifat bagi zat. Sifat bagi jauhar. Sifat bagi zat atau sifat bagi jauhar. Okey. Bila sifat bagi jauhar, sifat bagi zat ni, dan keadaannya Allah Ta'ala tu sifat tu mustahil. Tak terima pada akal kita yang Allah Ta'ala tu adalah sifat. Yang terima pada akal kita Allah Ta'ala tu adalah zat yang bersifat. Tu perkataan tu kena beza. Bukan Allah Ta'ala tu sifat, tetapi Allah Ta'ala tu adalah zat yang bersifat. Macam kita ni, kita ni adalah zat yang bersifat. Tapi janganlah samakan zat Allah Ta'ala dengan kita pula. Sifat Allah Ta'ala jangan sama kita pula. Itu akidah yang penting sangat tu. Itu dah asas dia. Memang Allah Ta'ala dengan manusia, dengan makhluk ni memang tak sama. 100% tak sama. Pada zat dia, pada sifat dia dan pada perbuatan dia tak sama. Okay? Jadi keadaan Allah Ta'ala adalah sifat tu mustahil. Tak diterima pada akal kita Allah Ta'ala tu adalah sifat. Kenapa ya? Kerana telah sabit bersifat Allah Ta'ala tu dengan beberapa sifat. Tengok. Jadi dah sabit dah. Dalam Quran pun dah sabit dah Allah Ta'ala tu bersifat. Maknanya Allah Ta'ala tu adalah zat. Yang bersifat tu adalah zat. Macam kita lah. Anak kita ni adalah zat. Maka kita adalah bersifat. Bersifat dengan sifat. Bila kita adalah zat, maka kita bersifat dengan sifat. Mana boleh kata zat tu kosong daripada sifat, tuan-tuan? Kalau ada di antara kita yang memegang Allah Ta'ala tu adalah zat yang tidak bersifat, maka tuan-tuan sekalian, bahaya dia apa? Bahaya dia akidah macam tu, ialah akidah Mu'tazilah yang bercanggah dengan Al-Quran. Mu'tazilah ni banyak pegangan-pegangan dia yang bercanggah dengan Quran. Cukup banyak. Cukup banyak bercanggah dengan Quran. Sedangkan dalam Quran kata Allah Ta'ala tu bersifat kan. Innallaha sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Ta'ala tu sami'. Sami' dengan mana apa tu? Sami' dengan makna bersifat dengan pendengar. Basir yang bersifat dengan melihat-pelihat. Tu dia. Baik. Jadi dah sabit dah Allah Ta'ala tu dengan beberapa dalilnya, dengan ayat Qurannya, Allah Ta'ala tu bersifat. Okey. Bila Allah Ta'ala tu bersifat, bila Allah Ta'ala tu bersifat, artinya Allah Ta'ala tu adalah zat. Bukan dia sifat. Kenapa? Tengok. Dan sifat, kalau Allah Ta'ala tu sifat, sifat tiada bersifat. Kalau Allah Ta'ala tu sifat, maka Allah Ta'ala tu tidak boleh bersifat. Sedangkan kita dah tahu dah Allah Ta'ala tu bersifat. Faham tak ni? Ini kena dengar betul-betul tau. Kalau Allah Ta'ala tu sifat, maka sifat tidak boleh bersifat dengan sifat. Contoh tuan-tuan ya. Saya ambil contoh ya. Garam itu masin. Okey. Boleh tak atas masin tu kita letakkan sifat? Boleh tak? Kita tak masin tu kita letak sifat pula. Masin itu
tak sifat. Boleh tak? Masin itu putih. Tak boleh. Masin itu apa lagi? Masin itu besar. Tak boleh juga. Jadi bila masin tu sifat, jadi sifat ni dia tidak boleh bersifat dengan sifat. Tak boleh. Pasal apa tak boleh? Sebab sifat tu kelaziman dia menumpang pada zat. Bila dia menumpang, bererti dia tidak boleh ditumpang. Bila masin atau bila sifat tu menumpang, dia menumpang pada zat, maka sifat bila dia menumpang, maka dia tidak boleh ditumpang. Yang boleh ditumpang tu adalah zat. Zat sahaja yang boleh ditumpang oleh sifat. Kenapa? Sebab zat tu dia bersendirian. Dia tidak menumpang. Jadi bila dia tak menumpang, bolehlah orang lain ataupun benda lain tumpang atas dia. Tapi kalau sifat dia menumpang. Bila dia menumpang, maka benda lain tak boleh tumpang atas dia. Faham tak ni? Jadi maknanya Allah Ta'ala tu kalau dia sifat, maka dia tak boleh bersifat dengan sifat. Sedangkan kita dah tahu dah Allah Ta'ala tu bersifat. Kita nak kenal Tuhan pun dengan sifat. Berarti Allah Ta'ala tu adalah sifat, adalah bersifat. Zat yang bersifat. Okey, satu. Atau jikalau tiada berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya, kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan qiyamuhu ta'ala binafsih tu, nescaya adalah ia baharu, yakni berhajatlah dia kepada yang menjadikan. Kalau Allah Ta'ala tu tak bersifat dengan qiyamuhu ta'ala binafsih, maka jadilah Allah Ta'ala tu berhajat kepada yang menjadikan dia. Bila dia berhajat kepada yang menjadikan dia, nescaya jadilah dia tu baharu. Baru ada. Pasal dia kena jadi. Mustahil macam tu. Mustahil Tuhan tu baharu. Kalau dia baharu, sama macam kita lah. Kita ni baharu tak? Baharu. Mana tahu baharu? Sebab dulu kita tak ada. Lepas tu kita dijadikan, baru kita ada. Namanya kita baharu. Kalau Allah Ta'ala tu baharu, sama macam makhluk. Bercanggah pula dengan ayat Quran. Laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Bercanggah Quran pula. Sedangkan Quran tu kata laisa kamisli, tiada adalah seumpama Allah Ta'ala tu sesuatu. Maksudnya tak sama dengan sesuatu. Jadi kalau Allah Ta'ala tu baharu, sama. Mustahil lah Allah Ta'ala tu baharu. Dan baharunya itu mustahil. Tak terima pada akal kita Allah Ta'ala tu baharu. Kenapa tak terima pada akal kita yang Tuhan tu baharu? Kerana telah sabit sedianya. Sedia mana kidam? Telah sabit dulu dah. Kita dah bicarakan dah. Yang Allah Ta'ala tu bersifat dengan kidam. Kidam tu sedia. Sedia dengan mana apa? Sedia dengan makna tidak ada permulaan. Itu mana sedia? Sedia tak ada permulaan. Mana? Dia bukan baru lah. Dia sedia. Dia qadim. Maka sabitlah berdirinya Allah Ta'ala dengan sendiri. Sabitlah Tuhan tu bersifat dengan qiyamuhu ta'ala binafsih. Dengan makna, tengok bila kita berdiri sendiri dengan makna apa? Terkaya. Itulah makna Tuhan. Terkaya daripada zat. Tak berhajat kepada zat. Tak berhajat kepada zat. Tak berhajat Allah Ta'ala kepada zat. Dengan mana Allah Ta'ala tu adalah zat. Dia bukan sifat. Kalau sifat baru berhajat kepada zat. Sedangkan Allah Ta'ala tu adalah zat. Bila Allah Ta'ala zat, maka dia tidak berhajat kepada zat. Okey. Dan daripada yang menjadikan dia, maka terkaya dengan daripada yang menjadikan dia. Yang menjadikan. Jadi Allah Ta'ala tak berhajat kepada yang menjadikan. Tiada dengan makna, tengok, punya ada kasih Syekh Ahmad letak kat sini. Tiada dengan makna qiyamu ta'ala binafsih tu terbetul pendiriannya. Mana tegak berdiri. Betul, tegak berdiri. Dengan ketiadaan seseorang
membangkit akan dia. Tak ada siapa tolong bagi dia bangkit. Tak ada. Bukan makna macam tu tau. Bukan makna macam tu. Kalau pegang makna macam tu kan tuan-tuan ya, terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Dan tak ada mazhab pun. Mu'tazilah pun tak kata macam ni. Jabariyah pun tak kata macam ni. Qadariyah pun tak kata macam ni. Jadi yang kata macam tu keluar daripada mazhab tauhid ni. Walaupun mazhab yang salah sekalipun, kalau pegang kata apa makna qiyamu ta'ala bi nafsih, maknanya Allah Ta'ala tu tegak, tidak ada siapa-siapa tolong. Bukan makna macam tu tau. Padahalnya tuan-tuan ya, yang saya dapat laporan daripada sahabat-sahabat di Labuan, memang dulu saya pergi tiap bulan pergi Labuan. Jadi ada yang mengadu kat saya tuan-tuan, dia kata ada ustaz sekolah rendah kat Labuan. Bila murid tu tanya dia, Ustaz, macam mana makna qiyamu ta'ala Malaysia tu? Adakah Allah tu tegak berdiri, tak ada orang tolong? Ya, macam itulah makna dia. Allah tu tegak, tak ada siapa-siapa tolong dia. Seperti segera pada faham. Macam tu yang kita faham macam tu. Kalau tak dihuraikan, maka orang akan faham macam tu. Sedangkan faham macam tu mazhab dan tauhid ni tak pernah kata macam tu. Jabariyah pun tak kata macam tu, Mu'tazilah pun tak kata macam tu, Qadariyah pun tak kata macam tu, Wahabi pun tak kata macam tu, Syiah pun tak kata macam tu. Jadi maknanya tuan-tuan, yang kata macam tu entah mana punya pegangan pun tak tahu. Pegangan sendiri-sendiri je. Sedangkan ilmu tu bukan bahasa fikir berdasar pada akal kita tanpa ada kaedah. Kita mesti ada kaedah dia. Baik. Okey. Jadi kan dia kata tiada dengan makna qiyamu ta'ala Malaysia tu bukan dengan makna terbetul pendiriannya dengan ketiadaan seorang membangkitkan dia. Pasal apa? Kerana demikian nak berdiri dengan tidak ada orang yang bangkit tu mustahil atas Allah. Kalau Allah Ta'ala tu tegak berdiri, tak ada siapa tolong, berarti pada ketika itu Allah Ta'ala tu bertempat. Bertempat tu mustahil. Kalau Allah Ta'ala tu bertempat, nescaya Allah Ta'ala tu adalah jirim, adalah jisim, adalah jauhar. Mana boleh Allah Ta'ala tu jirim, jisimnya bersusun? Kalau Allah Ta'ala tu jirim, jisimnya bersusun, bermakna Allah Ta'ala tu tidak wahdaniyat. Terbatal wahdaniyat Allah Ta'ala. Macam kita ni walaupun nampak seorang, tapi sebenarnya zat kita ni bersusun tak? Bersusun daripada kulit. Kulit tu membalut daging, daging tu dibalut dengan daging tu membalut akan tulang. Daging tu ada urat-urat, ada darah. Nampak? Bersusun daripada beberapa zat, beberapa jirim jisim. Jadi kita ni nampaknya seorang, tapi sebenarnya kita bukan wahdaniyat. Okey. Jadi pengantu kerana tu mustahil. Kerana menyerupai dengan makhluk. Nampak? Bila kita tegak berdiri tu bertempat. Bila bertempat, maka jadilah Allah Ta'ala tu menyerupai dengan makhluk. Jadi bahaya tu tuan-tuan tu. Apa bahayanya? Kalau kata Tuhan tu bertempat, maka tuan-tuan sekalian, itulah yang kita risau zaman ni negara kita ni tuan-tuan ya. Fahaman macam ni nampaknya dah berkembang. Siapa yang bawa? Wahabi yang bawa tuan-tuan. Wahabi ni pula dalam Malaysia ni banyak pegang jawatan besar. Ada yang jadi mufti, ada yang jadi pensyarah di universiti tempatan atau universiti swasta, ada yang pegang dalam jawatan di dalam kementerian yang tertentu. Bahaya tuan-tuan. Bila kata macam tu jadi bahaya tuan-tuan. Sedangkan kita dulu-dulu kita pegang Allah Ta'ala tu tak bertempat. Seperti mana yang kita pegang perkataan Imam Syafi'i, man i'taqada annallaha jalisun fawqa arsy fahuwa kafirun. Barang siapa yang beriktikad, yang berpegang Allah Ta'ala tu duduk atas arasy, maka dia adalah kafir. Baik. Kemudian kata dia yang keenam wahdaniyah. Baik. Jadi insya-Allah kita dah sampai kepada stesen besar kita nak berhenti ni. Kalau KL tu kita dah sampai KL Central dah. Jadi bila sampai KL Central tu kena turun lah.
Anak kena carilah bas pula ke, anak LRT pula ke, nak pergi ke mana-mana kan. Nak sampai ke etc. Berhentilah. Kalau tak berhenti, jalan juga, nanti sampai separuh jalan pula. Jadi kalau macam tu, kita berhenti cakap tu dulu. Anak yang keenamnya, wahdaniyah. Wallahu a'lam bisawab. Baik. Anak untuk seterusnya, ada persoalan tak? Ada Ustaz. InsyaAllah. Ya, silakan. Soalan. Baik, soalan yang pertama. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimanakah kita hendak menjaga keteguhan akidah ketika bertemu ayat Al-Quran ataupun kisah-kisah tentang Nabi SAW Isra' dan Mi'raj ke langit bertemu Allah Ta'ala, sedangkan Allah Ta'ala itu Maha suci dari bertempat. Mohon penjelasan Al-Fadhil Ustaz. Baiklah. Kebanyakan daripada kita yang minta maafnya admin ya, saya minta maaf Ustaz ya. Ya. Saya pernah kata macam ni tau. Saya pernah kata tuan-tuan ya, tapi ialah perkataan ni menyebabkan orang marah ataupun orang benci dengan saya. Tuan-tuan ya, bila sampai sahaja bulan di mana Nabi Isra' Mi'raj, iaitu bulan Rejab ya. Bulan Rejab, 27 Rejab, Nabi dinaikkan ke langit, tuan-tuan ya. Baik. Yang ini kan tuan-tuan ya, kalau masjid atau surau nak panggil penceramah, nak cerita tentang Isra' dan Mi'raj ni, maka saya mengharapkan kepada AJK masjid ke AJK surau tu, tolonglah pilih penceramah yang daripada ahli sunnah wal jamaah. Kena tapis betul-betul dulu. Kenapa ya? Saya takut tuan-tuan sekalian, bila penceramah yang main ambil saja, tak kira dia ahli sunnah wal jamaah ke, asalkan namanya dia ustaz, mufti, pensyarah, ambil je tuan-tuan sekalian, maka takut tuan-tuan sekalian satu masjid jadi kafir. Takut satu masjid jadi kafir. Okey. Biasanya tuan-tuan ya, bila sampai tentang Isra' Mi'raj tu, penceramah akan kata Nabi bertemu dengan Allah Ta'ala di Arasy. Ya kak? Ya tak? Okey. Tuan-tuan ya, Nabi bertemu dengan Allah Ta'ala di Arasy. Okey. Di Arasy tu kan, kalau kita nak i'rab di Arasy, tuan-tuan sekalian, i'rab jadi apa tu? I'rab dia jadi apa? I'rab dia jadi zaraf makan. Zaraf makan. Baik. Zaraf makan ni tuan-tuan ya. Tengok ya. Tengok kita ada dalam kitab Jurumiyah tu, dia bila sebut, bila kita sebut na'at tu, bukan belum na'at. Kita sebut apa? Kita sebut apa dah? Macam contoh gini ya. Okey, ayat dengan Nabi bertemu hal. Nabi bertemu dengan Allah Ta'ala di Arasy. Zarah makan tu, i'rab dia jadi hal. Okey, hal pada siapa? Adakah hal pada Allah ke atau hal pada Nabi? Tengok. Hal pada Allah ke atau hal pada Nabi? Nabi. Kalau kita hal pada Allah. Pada Allah Ta'ala, dah salah dah. Sebab tu sebut hal keadaan Nabi masa melihat Allah Ta'ala tu, di Nabi tu yang di Arasy. Nabi yang di Arasy, bukan Allah tu di Arasy. Macam tu tuan-tuan sekalian. Kita akidah ahli sunnah wal jamaah ni, kita bersih akidah kita dari menyamakan Allah Ta'ala tu dengan makhluk. Jadi ketika anak Nabi bertemu dengan Allah Ta'ala tu, sebenarnya Allah bukan bertempat di Arasy. Yang di Arasy tu ialah siapa dia? Ialah Nabi yang bertempat di Arasy. Apa siapa? Sebab Nabi tu naik lagi tau. Naik sampailah. Biasa jangan orang sebut Sidratul Muntaha. Apa dia Sidratul Muntaha tu? So apa dia Sidratul Muntaha tu? Sidrah tu apa Sidrah? Muntaha tu tempat sud. Muntaha tu isim makan. Isim makan di tempat sud, tempat penghabis. Jadi apa ni sidrah tu apa? Sidrah tu ialah
pohon bidara. Anak pokok bidara. Sidra tu pokok bidara. Jadi maksudnya apa? Maksudnya ialah Nabi SAW yang dihantar oleh Jibril sampai dekat pokok bidara tu, anak Jibril kata, ya Muhammad, aku hantar kamu sampai sakat ni je Muhammad. Anak, aku tak boleh naik lagi dah. Anak, ini kau pergi sendirilah. Anak, nanti malaikat yang sana datang ambil engkau. Aku kat sini je. Kalau aku pergi juga, maka terbakar, binasalah aku, kata Jibril. Anak, maka naik lagi Nabi tuan-tuan. Anak, masa tu dia kata, ya Jibril, adakah kau tinggalkan aku bersendirian ya Jibril? Kata Nabi Muhammad. Tapi Nabi naik juga dibawa oleh malaikat. Daripada atas tu malaikat bawa tuan-tuan sekalian. Anak, malaikat bawa sampailah kepada arash dan sampai tinggi lagi pada arash lagi. Dan sampailah kepada sampailah kepada muntaha arash. Sampai atas lagi tuan-tuan sekalian. Maka di situlah anak Nabi tu bertemu dengan Allah. Yang ni hal keadaan Nabi masa bertemu dengan Allah tu. Anak Allah Nabi tu di arash. Bukan Allah tu di arash. Faham tak? Anak, baik. Kalaulah kata ya, kalaulah Allah tu di arash. Kalaulah Allah tu duduk atas arash. Tuan-tuan sekalian, seperti dipahami oleh Wahabi ni. Anak, Wahabi banyak kan macam faham macam tu. Anak, maka tuan-tuan, saya boleh tanya berapa soalan. Baik. Kalau kata Allah tu di arash, duduk di arash. Okey. Allah dengan arash, siapa besar? Kalau kata Allah tu di arash, Allah duduk atas arash. Okey. Allah dengan arash, siapa besar? Arash kena besar. Kalau macam tu Allah kecil. Kalau arash tu besar, Allah kecil. Sedangkan bolehkah Allah bersifat besar kecil? Yang bersifat besar kecil tu ialah zat kita yang berjirim berjisim ni. Yang boleh sifat besar kecil. Yang kita sebut Allahu Akbar. Akbar tu bukan besar jirim jisim. Besar pangkat. Besar makam. Macam tu. Bukan besar pada jirim. Anak, Allah tu bukan berjirim berjisim. Anak, yang disifatkan dengan besar kecil tu siapa dia? Jirim jisim ni. Bagus sebut besar kecil. Anak, arash tu jirim jisim tak? Arash tu jirim jisim. Boleh ke Allah Ta'ala yang tak berjirim, tak berjisim tu, anak, berhajat kepada berjirim jisim? Arash tu jirim jisim berhajat? Betul ke? Boleh ke? Jagalah. Itu akidah ahli sunnah wal jamaah tu kena jaga tu. Anak, jangan jadi Wahabi tu. Anak, itu pahaman Wahabi mujassimah dengan musyabbihah tu. Anak, tu dah itifak dah ulama ahli sunnah wal jamaah yang pegang macam tu. Anak, walaupun kita tak kata kufur bulat-bulat lah. Anak, akidah macam tu boleh akidah yang sangat berbahaya. Anak, akidah tu sangat-sangat berbahaya. Anak, okey. Boleh faham? Boleh faham tak? Yang bertanya tu boleh faham tak? Faham tak? Baik. Jadi maknanya kan di sini yang kata Allah Ta'ala bertemu, Nabi bertemu dengan Allah di langit itu, anak Nabi tu yang di langit, Nabi tu yang di arash. Anak, bukan Allah yang di arash. Anak, wallahu alam. Baik. Okey. Ada lagi soalan? Ada Ustaz. Soalan kedua. Bagaimanakah yang dimaksudkan dengan wujud pada zihin tetapi tidak pada kharij? Adakah seperti contoh yang lepas Ustaz berikan, iaitu tentang gugurnya buah kelapa? Jadi mohon penjelasan Al-Fadhil Ustaz. Baik. Sekarang ni kan kita kena faham dulu apa makna zihin dan apa makna kharij. Makna zihin tu ialah yang dalam pemikiran, dalam fikiran kita. Yang kharij tu apa dia? Yang pada pandangan mata. Itu namanya kharij. Kalau yang nampak dengan mata, maka itu dinamakan kharij. Kalau yang tak nampak dengan mata tapi boleh difahami dengan akal, maka itu dinamakan zihin. Baik, sekarang ni yang saya ambil contoh gugur tu. Gugur tu hanya sabit. Gugur tu dalam fikiran. Kita faham
Anak gugur tu ialah apa ni, anak benda tu jatuh daripada atas ke bawah. Itu namanya anak gugur. Jadi itu hanya disebut ada pada zihin, tetapi tidak ada pada kharij. Maksudnya bila ambil yang gugur tu, kalau kita kelapa yang gugur, ambil kelapa tu kan, letak atas meja kita, takkan rumah kita belek. Mana dia gugur? Tak nampak punya. Pasal apa tak nampak? Sebab apa ni, sifat gugur tu bukan bangsa wujudi, bukan bangsa ada. Dia hanya bangsa faham sahaja. Mudah aja tu. Okey, baik, ada lagi soalan? InsyaAllah soalan yang akhir pada malam ini. Jadi soalannya, jika ada seorang isteri mengambil vaksin secara sembunyi-sembunyi kerana suami tidak mahu, selepas dia ambil vaksin tersebut dan tidak memberitahu suaminya, kemudian sewaktu berbual dengan suaminya, tiba-tiba suami dia kata, kalau kau ambil vaksin, aku talak engkau. Jadi adakah dikira sudah jatuh talak? Dia mohon penjelasan Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Ini kan tuan-tuan, akhir zaman ni kan, memang banyak isteri-isteri ni yang bersifat macam ni banyak. Sebenarnya tuan-tuan, isteri ni kan, dia kena taat, dia kena patuh dengan suami. Sebab syurga bagi seorang isteri itu di bawah tapak kaki suami. Kalau suaminya nama Amin, maka di bawah tapak kaki si Amin itulah syurga isteri tu. Kalau nama suami tu Mustaqim, maka di bawah tapak kaki Mustaqim itulah syurga seorang isteri. Baik. Jadi kan, adalah taat kepada suami itu adalah satu perkara yang disyarakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila taat pada suami itu adalah perkara yang disyarakkan oleh Allah, maka apa sahaja yang dikehendaki, yang nak dibuat oleh isteri, maka wajib dia kena tanya suami dia apa sahaja yang isteri nak buat. Hatta walaupun dia nak bangun malam tahajud sekalipun, dia kena minta izin daripada suami. Abang, malam ni saya nak tahajudnya. Besok hari Isnin saya nak puasa. Wajib kena minta izin daripada suami. Kalau dia puasa tanpa minta izin daripada suami, maka dia berdosa dan ibadat yang dia buat tak dapat pahala pada dia, tetapi pahala tu dipindahkan kepada suami. Kalau dalam beribadat pun dinamakan wajib taat, apatah lagi kalau dalam ambil vaksin. Ambil vaksin ni ibadat ke? Tak. Ambil vaksin ni bukan ibadat. Sebab tu bila bukan ibadat, maka tuan-tuan sekalian, wajib atas isteri minta izin daripada suami. Apatah lagi kalau suami tidak suka dengan yang ambil vaksin. Jadi fahamnya apa sini? Kemana nak pergi soalan ni? Mana kita nak jawab ni? Maka bila tiba-tiba suami kata, kalau kau ambil vaksin, aku tolak engkau. Maka pada ketika itu jugalah jatuh tolak satu. Dalam keadaan isteri itu sudah berdosa dan tolak pun jatuh. Boleh faham? Boleh faham? Baik. InsyaAllah. Alhamdulillah. Jelas jawapan Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih dan jazakumullah khair diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz
untuk pengajian pada malam ini dan juga jawapan-jawapan yang telah diberikan. Moga-moga dapat kita sedikit sebanyak mengambil manfaat dan faedah daripada pengajian pada malam ini. Jadi insyaAllah sebelum berakhir, dijemput sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk bacaan doa penutup. Dipersilakan Ustaz. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya azimas sultan, ya qadimal ihsan, ya da'iman ni'am, ya kasira jud, ya wasi'al ata', ya khafi ya lutuf, ya jami' sana, ya haliman la ya'jal. Salli rabbi ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim rada sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa laka manu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal jaka ahla ya miyasyara kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawiyya kulli da'if wa ya ma'mana kulli makhiyasir alaina kulli asir wa tasira sa'alaka yasir. Allahumma ya man la yahtaji ila bayan wa tafsir حاجاتنا كثيرة وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ما يخاف منك وأخاف ما لا يخاف منك. الله بحق ما يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. الله بحق سيدنا محمد أهرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرب وارحمنا بقدرتك علينا ولا نهلك سقطنا ورجاؤنا. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وسعة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وآمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا نظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih dan jazakumullah khair diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz, dan moga-moga Allah Ta'ala memberikan kesihatan yang baik kepada Al-Fadhil Ustaz serta dipermudahkan segala urusan untuk kita terus belajar kitab Unwanul Falah ini sehingga khatam insya-Allah, dan kalau ada rezeki diberikan izin kita buka kitab baru, insya-Allah kita mengaji kitab baru insya-Allah. Jadi saya juga ucapkan terima kasih jazakumullah khair kepada para hadirin kerana sudi meluangkan masa bersama dengan pengajian kita pada malam ini. Sedar tak sedar sudah pun 13 kali kita berjumpa. Moga-moga ada manfaat. Jadi mungkin ada para hadirin yang kata baru lagi join pengajian kita, ataupun mungkin ada para hadirin yang tak dapat, ada masalah ke tak dapat nak live dan sebagainya. Jangan risau, insyaAllah kita ada rakaman disediakan. InsyaAllah nanti kita akan kongsikan dalam link Google Drive rakaman pengajian kurma, kumpulan rakan muda agama. Sama-sama kita boleh guna untuk tonton dan kita boleh murajaah pelajaran kita insyaAllah. Jadi sebelum berakhir sedikit pengumuman pengumuman yang pertama, iaitu pada jam 10.45 malam ini akan ada bacaan surah Al-Mulk di Telegram voice chat kumpulan rakan muda agama. Kemudian 5 pagi esok bersama Ustaz Darwish Muhyiddin untuk pengajian Bidayatul Hidayah siri yang ke-51. Jadi Ustaz Darwish akan menggantikan Ustaz Faris Rosli yang baru berangkat ke Tarim pada hari semalam. Jadi insya-Allah pengajian akan digantikan oleh Ustaz Darwish Muhyiddin. Kemudian pada malam esok insya-Allah bersama dengan Ustaz Adnin Al-Kulimi untuk pengajian Asas Al-I'tiqad. Jadi insya-Allah boleh azam untuk hadir, pasang niat, insya-Allah kita bersama-sama mengaji, insya-Allah tanamkan himmah dalam diri kita. Moga-moga diberikan istiqamah insya-Allah. Jadi saya mohon maaf kalau ada salah dan silap sepanjang pengajian ini berlangsung, sepanjang mengendalikan majlis pada malam ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.